sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Ustaz Ainun, khususnya ahli pengurusan SPA, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dapat hadir sama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu pada hari ini untuk kita meneruskan siri tadabbur surah-surah pilihan, dan kita akan berbicara surah Al-Ma'un pada hari ini dalam surah yang baru, siri yang pertama, dan kita harapkan sama-sama kita dapat menghayati kandungan-kandungan yang terdapat ataupun yang telah yang kita telah pun selalu membaca surah Al-Ma'un ini. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Ma'un ini ialah perkara-perkara yang baik, perkara yang elok, perkara yang selalu diberikan oleh manusia. Itu maksud Al-Ma'un. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini surah yang diturunkan sebahagiannya di Makkah dan sebahagiannya di Madinah. Sebahagiannya sebelum hijrah dan sebahagiannya selepas hijrah. Ada ulama kata surah ni diturunkan sebelum hijrah kerana ada ayat yang pertama dan kedua, yang ketiga tu berkaitan dengan cerita orang Mekah. Maka dia kata surah Mekah. Ada yang kata surah ni surah selepas hijrah sebab cerita orang yang semayang tak semayang ni diturunkan selepas Rasulullah mendapat perintah semayang dalam Isra Mi'raj, maka dia adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Namun ada ulama yang berpandangan bahawa dua-dua itu betul. Maka sebahagiannya sebelum hijrah dan sebahagiannya selepas hijrah. Walaupun surah ni pendek, tetapi ada kisahnya yang tersendiri. Dan kenapa digabungkan pula Ustaz? Satu sebelum hijrah, satu selepas hijrah. Kenapa digabung? Kerana penggabungan surah-surah ini dilakukan di akhir hayat baginda Rasulullah SAW ketika mana Jibril menyusun semula surah ini, maka dibacalah ni surah ni gabung, surah ni begini, surah ni begini, dan timbullah sehinggalah apa yang kita tengok dapat Quran pada hari ini. Tuan-tuan puan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Ma'un ini surah yang menyentuh tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia. Definisi kebaikan itu yang menjadi tema utama surah ini. Islam dan kebajikan masyarakat berpisah tiada, itu tajuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu mereka yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak yahuddu, tidak bersemangat, tidak mahu memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka neraka waillah kepada orang yang semayang. Allazina hum an salatihim sahun, yakni mereka yang lalai dalam sembahyangnya, yang lalai daripada sembahyangnya. Allazina hum yura'un, dan mereka yang menunjuk-nunjuk amalan-amalan yang baik yang mereka lakukan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka ni tak nak bagi benda-benda yang baik, mereka tak nak bagi. Wa yamna'unal ma'un. Okay, ini surah Al-Ma'un, surah yang pendek tetapi
mempunyai banyak pengajaran yang boleh kita peroleh. Okay. Terjemahan kita dah baca tadi. Intisari surah. Dalam surah ini, di awal-awal surah ini, sebab turun kepada surah ini apabila orang Arab Quraisy seperti mana Abu Sufyan, ada yang kata Abu Sufyan, ada yang kata Wa'il bin As, maknanya orang kafir Quraisy lah. Mereka membuat sembelihan, maknanya mereka sembelih unta, sembelih kambing, sembelih buat makanan lah, buat majlis. Dan bila mereka buat majlis, mereka tidak panggil orang miskin dan mengherdik anak-anak yatim, orang miskin tak nak. Eksklusif untuk mereka. Ini satu, apa kita kata, kesombongan yang ada pada orang Quraisy. Sehingga mereka tak nak ada anak yatim, ada harta-harta anak yatim tu mereka ambil. Malahan pada zaman itu, isteri ataupun wanita yang kematian suaminya menjadi suatu musibah yang besar. Kerana isteri kepada mereka yang kematian suaminya boleh diwarisi, boleh pergi kepada mana-mana lelaki kalau aku nak, boleh ambil. Gitulah bahasanya kan. Adanya teruklah masyarakat pada ketika itu memang satu masyarakat yang kita namakan dengan jahiliah lah kan. Kemudian ada dua isu kat sini. Satu, anak yatim, dan yang kedua, orang miskin. Bila datangnya Islam, Islam menyempurnakan akhlak. Sebab itu, dasar penting kepada surah ini ialah Islam, agama kemanusiaan dan agama yang bersifat kebajikan. Dan Islam ni merupakan agama akhlak. Ini ciri pentinglah kepada Islam. Dalam surah ini juga, itu bahagian yang pertama daripada surah ini cerita tentang hal ehwal orang kafir Quraisy. Yang kedua, bila sembahyang ini dilakukan oleh orang Islam, maka sembahyang ini perlu dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bukan dengan ada niat-niat yang lain. Sebab itu dalam surah ini, allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari mengerjakan sembahyang. Itu terjemahan. Allazina hum an salatihim. Mereka lalai dari mengerjakan sembahyang. Maksudnya mereka tinggal sembahyang, mereka lupa, mereka abaikan sembahyang. Mereka kalau pergi berjalan tak ingat nak sembahyang. Pergi shopping pun semua sembahyang ni tak hirau pakai sembahyang. Ini yang disebut an solatihim. Bukan alladzina hum fi solatihim. Mereka yang lalai dalam sembahyang. Tak. Ayat ni bukan sebut tentang lalai dalam sembahyang, tapi lalai daripada mengerjakan sembahyang. Sebab tu alladzina hum an solatihim. Dia punya preposition dia punya kata sendi tu memberikan erti lah. Macam kita orang putih lah kan, kalau bahasa orang putih dipanggil take off lain, take in lain, take away lain, walaupun semua take belaka, tapi bila ujung tu lain, take on, take off, take away, take apa semua tu memberi erti yang berbeza. Sama juga allazina hum an salatihim. An itu prepositionnya. Sahun tu dia punya verb ni lah. Mereka yang lalai daripada mengerjakan sembahyang. Wallazina hum yura'un, dan mereka yang menunjuk-nunjuk dalam sembahyang. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang menghalang kerja-kerja kebajikan, tak nak kerja-kerja kebajikan. Ini tentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau jadi orang sembahyang tapi tak nak buat kerja kebajikan, ini tak betul dengan cara sembahyang. Nanti kita akan ulas detail tentang perkara berkenaan.
Yang pertama yang boleh kita lihat dalam surah ini ialah Islam agama yang mementingkan kebajikan. Oleh kerana Islam mementingkan kebajikan, Islam ada instrumen ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan kebajikan ini. Yang pertama dipanggil dengan sedekah, dipanggil dengan wakaf, dipanggil dengan hibah, dipanggil dengan apa lagi? Nafkah, kan? Sedekah, hibah, sedekah, wakaf, hibah, nafkah, apa satu lagi, 4 perkataan ini, sekurang-kurangnya 4 perkataan ini yang menggambarkan Islam ni merupakan agama yang bersifat kebajikan. Ringkasnya, sedekah umum, maknanya pemberian umum untuk urusan kebajikan, sedekah. Umumnya begitu. Yang kedua, wakaf. Wakaf ni ialah sedekah yang pada benda-benda yang tangible dan tahan lama. Bukan sekadar tangible tapi tahan lama. Maksudnya, bukan sedekah, contohnya sedekah tanah, sedekah kursi, sedekah meja, benda tu tahan lama. Tapi kalau sedekah makan, makan ni benda yang pakai habis, maka dia tak masuk dalam wakaf. Itu apa nama ni, beza sedekah dengan wakaf. Kemudian yang ketiga dipanggil dengan hibah, pemberian. Hibah ni umum, pemberian. Dia tak panggil sedekah walaupun termasuk dalam kategori sedekah, tapi dia bersifat pemberian. Pemberian ni biasanya hibah ni disebut dia berganding dengan wasiat. Dia berganding dengan wasiat. Wasiat ni harta yang diberi kepada orang selepas mati. Ini wasiat. Saya wasiatkan harta saya kepada sekian. Maka itu wasiat. Pemberian juga. Tapi pemberian selepas mati. Kalau pemberian waktu hidup, itu dipanggil dengan hibah. Saya bagi kepada anak saya, dipanggil dengan hibah. Itu dia punya kategori hibah. Dia pemberian tetapi dia pairing dengan wasiat. Wasiat, pemberian selepas mati. Kemudian yang terakhir ialah nafkah. Nafkah ni pemberian juga. Tapi nafkah ni adalah satu pemberian wajib daripada ketua keluarga, suami, ayah kepada isterinya, anak-anaknya ataupun kepada ahli keluarganya. Itu semua bentuk pemberian. Yang semua ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami belanja untuk anak-anak bukan tak ada pahala, dapat pahala. Ini yang disebut oleh para sahabat. Jadi Nabi kata, kamu memberi, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Nak memberi ini mulakan dengan ahli keluarga. Beri dengan kepada ahli keluarga, bukan beri kepada orang lain dapat ribu-ribu, anak dapat RM50 je. Kan? Yalah, mungkin dia ada caranya sebab dia nak mengajar anaknya berhemah, tu tak apalah kan. Tapi maknanya dari sudut teknik pemberian ini diberi kepada orang yang terdekat dahulu, barulah kepada yang lain-lain. Dan semua nafkah ini, nafkah wajib yang kita berikan, yang suami berikan, yang ayah berikan, semua ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara ni wajib. Sebab ada orang kata bagi anak tak ada pahala, bagi orang lain ada pahala. Ini tak kena, cara tak betul. Cara tak betul. Kita bagi duit belanja kepada anak, kita dapat pahala. Kita bagi belanja kepada isteri, kita dapat pahala. Bagi belanja kepada orang lain, dapat pahala. Jadi tak mau ada orang yang tak payah bagi ahli keluarga, bagi kau apa kau dapat pahala, bagi orang lain. Itu tak kena dari sudut kaedah untuk memberi. Okey, dan Islam mementingkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia sesama manusia lah. Sebab itu Islam menggalak, sangat-sangat menggalakkan sedekah. Okay. Kalau kita baca Quran contohnya, ataupun kita zikir, ataupun kita istighfar, modal kita air liur.
Modal kita air liur. Bukanlah tak ada modal lah, tapi sekadar kita baca, dapatlah pahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan memberi ini, kan, benda yang kita ada, nampak dengan mata kepala, duit RM1, RM2, RM10, RM2, kita nampak dengan mata kepala, kita beri, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam kuliah saya yang saya buat berkaitan dengan kelebihan sedekah, so, banyak kelebihan sedekah, termasuklah kelebihan sedekah ni untuk mengubati orang sakit. Fadailus sedekah, banyaklah fadail sedekah yang kita bincanglah masa lain lah, kan. Okey. Jadi termasuklah dalam aspek kebajikan ni menjaga orang susah dan menjaga kebajikan anak yatim. Cuma diingatkan bahawa anak yatim ni dia bukan asnaf. Kadang-kadang orang suka nak bagi anak yatim, bagi ada zakat bagi anak yatim. Anak yatim ni tak semestinya dia asnaf. Sebab mungkin ada anak yatim yang kaya, kan, dia, tapi kerana dia kecil, dijaga oleh atuk dia ke, apa saudara dia ke, mak dia ke, tapi dia anak yatim. Tapi anak yatim yang bukan miskin. Bukan miskin. Kita bagi asnaf, bagi zakat bukan kepada anak yatim, tapi kepada orang susah, kepada fakir miskin. So kena jelas dia punya termnya lah. Orang yang menzalimi anak yatim dan tak mau membantu orang miskin dianggap sebagai menolak agama, menolak Islam. Allazi kazibu biddin, besar tu dia punya akibatnya cukup besar. Ara'aita allazi yukazibu biddin, tidak kamu melihat orang yang mendustakan agama? Besar kan dia punya cerita mendustakan agama, kan. Bukan tak semayang, tapi tak nak bagi anak yatim, besar dia punya implikasinya besar. Sebab itu tajuk kepada surah ni saya letakkan tajuk Islam dan kebajikan berpisah tiada. Pisah tiada. Sebab Islam merupakan agama yang bersifat kebajikan dan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Kerana bayar zakat itu duit orang yang ada dalam poket kita. Bukan duit kita, walaupun kita usaha, bukan poket kita, tapi duit orang susah yang ada dalam poket kita yang kita wajib memberi. Saya di Masjid Bandar Seri Putra, dekat Kuis lah, dekat Bangi ni, dekat Bandar Seri Putra ni. Saya memegang jawatan sebagai Lajnah Kebajikan. Lajnah Kebajikan. Jadi hari-hari, dia katakan hari-hari lah, ramai yang datang untuk minta bantuan, macam-macam lah masalah yang mereka hadapi. Dan ada satu kes baru ni, mereka yang orang susah, yang susah disebabkan oleh alung. Keluarganya yang meminjam duit. Jadi akibatnya kepada anak dan kepada isteri dia, kepada cucunya yang pinjam tu, atuk dia, yang susah anak dia, yang paling susah cucu dia, sebab cucunya tak ada kad pengenalan, tak ada surat beranak, umur dah 7 tahun, tak sekolah. Siapa tak sekolah, tak ada dokumen. Siapa tak ada dokumen, tak pergi daftar. Siapa tak daftar sebab takut apa? Takut ancaman daripada alung. Siapa punya masalah bukan masalah ayah dia, masalah atuk dia, mewarisi lah. So tak tahulah macam mana kan. Tapi nak ceritanya kan, itu aspek-aspek kebajikan yang perlu untuk diambil perhatian oleh kita masyarakat Islam ni, kerana Islam merupakan agama kebajikan dan antara pengajaran penting kepada masyarakat kita ialah janganlah pergi kepada alung, kerana implikasinya besar, dia punya implikasi. Fikirlah panjang supaya janganlah pergi kepada alung, tempat untuk pinjam. Tak tahulah kalau dah darurat sangat lah kot kan, tapi memang implikasi cukup besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kedatangan Rasul untuk menyempurnakan akhlak.
Sebab itu bila Islam datang marah kepada orang yang mengabaikan anak yatim dan tak nak orang susah, kerana Islam agama yang mementingkan akhlak. Mementingkan akhlak. Bukan eksklusif, Islam terima. Dan kita sebagai orang Islam, kita bila ada majlis yang tertentu, kita jemput semua orang kaya, orang miskin. Dan kadang-kadang bila orang miskin ni, bila nak pergi majlis orang kaya pun dia rasa rendah diri. Kan? Aku pakai selipar buruk je nak pergi majlis orang besar-besar, kereta semua besar-besar. Aku naik motosikal, motosikal cabur je. Kan? Mesti 70 naik motor cabur nak pergi. Dia ada rasa gap tu ada. Jadi pandai-pandailah macam mana kita nak mengadunkan keadaan supaya kita dapat menyantuni orang-orang susah yang ada di kalangan. Sehingga ada satu hadis yang, kalau tak silap saya lah, hadis yang menyebutkan ialah sebaik-baik majlis yang diajak orang kaya sahaja, dipinggirkan orang miskin. Saya tak ingat hadisnya. Ada yang tidak Nabi memberikan amaran lah kepada mereka-mereka yang mengadakan majlis supaya diajak semua sekali lah, miskin, orang kaya. Dan kalau majlis tu majlis yang eksklusif tu, semua tu lah cerita lah. Tapi majlis kenduri kahwin misalnya kan, majlis ni kita cuba raikan semua orang supaya kita dapat mengambil fadilat majlis yang didatangi oleh semua pelbagai lapisan masyarakat. Jadi Islam agama akhlak, mengajar kita bukan sekadar kuat semayang, tetapi janganlah ada sifat-sifat yang seperti ini. Mengumpat, mengutuk, menyakiti jiran, letak parking kereta sesuka hati, membiarkan haiwan peliharaannya berkeliaran, kucing lah. Ada tak kat tempat tuan-tuan yang bergaduh sebab kucing? Dekat taman ataupun kawasan kejiranan bergaduh sebab binatang peliharaan, kucing dan ayam. Semua ni, ialah kan, benda ni dalam masyarakat kita macam-macam lah perangai orang. Yang bukan semua orang suka benda yang kita suka. Bukan semua orang suka benda yang kita suka. Kita suka membela-bela. Bukan semua orang suka. Kita suka berbengkel-bengkel kan, kat rumah kita bising-bising. Bukan semua orang suka. Kan? Jadi kalau kat kampung tu mungkinlah tahan sikit kan. Kalau kat bandar-bandar, kalau dekat taman-taman, kalau kat rumah flat kan, sebelah-sebelah kan, semua orang suka kita tanam bunga banyak-banyak sehingga agak menyusahkan orang sudut lalu lintas kan, ataupun parking kereta banyak sangat, dia sampai 7 biji kereta kan. Banyak kereta dia dan dah merata-rata kereta dia parking tempat orang kan, menyusahkan orang. Jadi ialah tapi dia orang semayang kan, orang masjid kuat, jadi pengurusi masjid lagi contohlah kan, jadi pengurusi surau lagi. Tapi benda-benda yang begini yang tak jaga, yang perlu diambil perhatian lah oleh kita orang Islam, supaya akhlak inilah yang menjadi kesempurnaan kepada keimanan seseorang. Ilmu tidak menjadi perhiasan, akhlak yang menjadi perhiasan. Orang tak cakap dia ilmu banyak menjadi perhiasan, tak. Ilmu ni orang tak nampak. Akhlak ni orang boleh nampak. Dia cakap yang baik, tutur yang baik. Dia belum, kita tak tahu dia banyak ilmu ke tak ada ilmu. Tapi cakapnya baik, hatinya baik, dia punya manis mukanya, ramahnya, apa semua itu tanda bahawa dia akhlak yang baik. Cuma ilmu tak ilmu ni mana tahu, dalam hati orang kita pun tak nampak. Tapi yang boleh dilihat ialah akhlak. Sebab itu Rasulullah datang menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam bahagian yang pertama dalam perkara ini. Satu lagi sebelum saya pergi kepada tentang solat ni kan, tentang Islam agama akhlak ni, semua benda yang baik ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
kita berbakti kepada mak ayah bukan sebab dia melahirkan kita. Kan? Ada orang sebab dia mak banyak berjasa. Kan? Kalau mungkin ada mak yang tak banyak jasa macam mana? Kan? Contohnya lahir-lahir kemudian dia tinggalkan kat orang. Dia bela orang lain. Dia kata mak apa macam ni kan. Kena anak dia kecil hati lah apa benda lah kan. Mak tak jaga, mak dia membiarkan dia waktu kecil. Tetapi Islam kata selagi mana itu adalah mak, maka wajib untuk menghormati, mentaati perintah mak. Kan? Dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tak diberi pahala, diberikan pahala. Ini kita kata kena jelaskan perkara ini. Kita taat kepada mak bukan sebab dia mak. Taat kepada ayah bukan sebab dia ayah. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah kerana ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Bukan sebab dia mak, bukan sebab dia ayah. Kan? Sebab kalau sebab dia mak, sebab dia ayah, maka itu macamlah haiwan yang lain pun. Kan? Kecil-kecil, kerbau, lembu, kambing pun ikut je mak dia. Itu kerbau lembu. Tapi kita bukan kerbau lembu, kita manusia yang semua ini kita mendapat pahala daripada Tuhan dan bererti ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlulah untuk memahami konteks ini dan perkara yang disebut sebagai akhlak ini kita dapat pahala. Benda-benda yang baik ini didefinisikan oleh agama. Dan Islam mendefinisikan benda baik kalau ada pahala di sisi Tuhan. Kalau benda tu tidak baik di sisi agama, elok di sisi akal manusia tak baik. Contohnya, dia mencuri untuk nak membantu orang. Dia mencuri tapi dia nak tolong orang. Baguslah kan, kita nampak macam baguslah mencuri tapi nak tolong orang, baguslah. Islam kata tak bagus. Siapa tak bagus? Sebab kalau kau curi tu tak bagus. Walaupun niatnya yang bagus. Maknanya definisi baik tak baik ni bukan ikut kepala otak sendiri, tetapi kena ikut agama. Agama yang mendefinisikan yang baik ataupun yang tak baik. Kalaulah akal manusia mendefinisikan baik ataupun tak baik, dia jadi celaru. Dia celaru. Kenapa jadi celaru? Saya ni berjudi. Jadi berjudi ni agama kata tak baik. Tapi akal kata apa salahnya, saya dua orang, saya suka sama suka, redha. Saya kalah pun saya redha, dia kalah pun dia redha, apa masalahnya Ustaz? Kan? Logiknya macam gitulah. Saya berjudi dua orang. Saya kalah, tak apalah, aku redha. Dia kalah, tak apalah, dia redha. Kami okey je. Islam kata tak boleh, okey, tak okey. Sebab definisi baik ni tak diserahkan kepada akal manusia tapi diberikan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan mana yang baik ataupun yang tak baik, agama yang menentukan. Kalau begitu, kan, orang berzina, saya zina, lelaki dan perempuan. Ada orang zina lelaki dan perempuan. Ustaz, kami ini suka sama suka. Ustaz, dia suka saya suka dia. Ini hak kami lah. Ini kemaluan kami. Ini badan kami. Ikut suka kami lah. Tak boleh. Sebab definisi baik tak baik ni bukan diberikan kepada akal manusia, diberikan kepada agama. Ini perlu difahamilah aspek kebajikan. Aspek kebajikan ni perlu jelas. Okey. Itu. Seterusnya tentang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kepada ayat allazina hum an salatihim sahun. Kita cuba tadabbur ayat ini. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sembahyang. Saya dah sebutkan tadi bagaimana yang disebutkan sebagai lalai dalam sembahyang ini. Lalai dalam sembahyang ini ialah lalai dari mengerjakan solat. Okay. Jadi yang dimaksudkan dengan lalai lah lalai dari mengerjakan sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Yalah kan, kita sembahyang ni tuan-tuan, perempuan, masuklah saya tak kata ke orang, saya sendiri. Dalam sembahyang ni macam-macam idea timbul.
Waktu subuh, Allah Akbar, jadi imam subuh kat surau. Hari ni nak pergi kuliah sepak nanti. Kemudian sekarang ada program dia pula. Ni yang Pak Haji tu saya tak respon lagi mesej dia. Yang ni begini, yang ni begini. Oh, semua timbul dalam waktu semayang tu. Semua timbul. Waktu semayang. Habis semayang, balik rumah. Apa benda yang tak buat lagi ya? Dah lupa semua. Waktu semayang ingat semua. Waktu dah balik semayang pegang phone nak balas, apa benda nak buat tau. Memang kita kata itulah cabaran kita dalam sembahyang. Saya lah, kalau perempuan ni mungkin jauh lebih baik daripada saya kan. Kadang-kadang kita terlupa rakaat kan. Kadang-kadang kita terlupa rakaat, terlupa apa semua ni adalah sifat manusia. Tapi orang yang lalai dalam sembahyang ini, tak termasuk dalam while ini. Tapi kita mestilah semayang dalam keadaan yang paling khusyuk dan fokus dalam semayang. Islam semayang ni mengajar fokus. Fokus dalam semayang, ingat Tuhan, tak ada ingat benda lain. Tapi memang mencabarlah. Ada je idea, ada je macam-macam dia nak provoke, ada je datang lintasan-lintasan tu memang selalu datang. Jadi orang yang dapat menjaga semayang, kualiti semayangnya dia akan dapat full lah mark. Dapat 25 kan, kalau semayang jemaah dapat lebih 25, maksimumnya 25 kan. Mungkin kurang daripada tu kurang lah kan, kalau kurang khusyuknya kurang lah, tapi maksimum dia boleh pergi sampai 25. Jadi kalau kita kurang khusyuk, kurang lah, tapi tak adalah termasuk dalam amaran Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin allazina hum an solatihim, mereka yang lalai dari mengerjakan sembahyang sehingga tertinggal. Saya ada menulis dalam Facebook saya berkaitan dengan qada sembahyang. Banyaklah soalan-soalan yang datang walaupun posting message itu dah lama. Mungkin mereka search Google kamarnya, jumpalah saya punya page tu kan, cerita tentang bagaimana kita perlu untuk qada sembahyang. Cara qada sembahyang, itulah saya lupa dia punya tajuknya, tapi bukan tu maknanya berkaitan dengan qada sembahyang. Kalau tuan qada sembahyang ni ialah bagi mereka yang tertidur sehinggalah pukul 7.30 pagi. 7.30 baru terjaga. Bila 7.30 baru terjaga, maka kita perlu untuk nak meneruskan qada itu sendiri. Maksudnya pada pukul 7.30 semayanglah 7.30. Semestinya pada pukul Soho nanti, sebab dia takut sebab takut sebab dia kata tak boleh semayang waktu matahari terbit. Sebenarnya semayang qada ni semayang wajib, dia tidak tertakluk pada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita semayang. Walaupun pada waktu qada, pada waktu yang dimakruhkan semayang, iaitu pada waktu pagi, lepas subuh ataupun pada waktu asar, qada lah semayang. Katakan bangun pukul 7.30, siap-siap mandi, qada lah. Pergilah kerja, pergilah buat apa lepas itu. Tetapi kita kena faham ada dua keadaan kat sini. Satu, kalau tinggal semayang dalam sengaja. Tinggal semayang sengaja ini wajib qada apa bahasa Melayunya, wajib qada terus. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Kalau dia lalai, dia sengaja kan, kena buat terus sebab tu sengaja. Tapi kalau dia tertidur, maka dia boleh qada pada waktu-waktu yang lain. Dia boleh lambatkan qada semayang sebab dia tinggal bukan dalam keadaan sengaja. Contohnya, dia bangun pagi 7.30 pagi. Bangun 7.30. Bila bangun pukul 7.30, maka
dah terbitlah matahari kan, dah habislah waktu subuh kan. Dia bukan sengaja. Bila bukan sengaja, maka dia diberi pilihan untuk nak qada terus, bangun mutu sengah tu terus semayang, ataupun dia boleh kemudiankan sikit. Kerana dia siap nak pergi kerja, mandi-mandi apa semua, dia pergilah kerja dulu, semayang qada pada waktu zuhur, boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak tinggal dalam keadaan tidak sengaja. Namun, digalakkan untuk mempercepatkan qada, takut terlupa pula ataupun terlambatlah apa semua, qadalah segera. Tapi hukumnya begitu. Hukumnya maknanya kalau dia tinggal sengaja, kena qada selalu, kena qada terus. Kalau dia tidak sengaja, dia boleh tangguhkan qada berkenaan pada waktu yang lain, tapi janganlah lambat sangat. Itulah hukumnya. Tapi ramai orang tak faham tentang perkara ini. Macam-macam lah orang tanya bab tinggal semayang ni. Ustaz, saya kesian kan. Dia nak semayang, tapi dia kena kerja kilang. Keluar rumah pukul 6. Subuh pukul 5.59. Bas ataupun van tunggu kat depan rumah pukul 6. So dia nak semayang macam mana? Kan? Dia kata nak semayang macam mana? Sampai ke tempat kerja pukul 7.30, duduk 1 jam setengah dalam bas, dalam kenderaan. So antara option yang boleh ialah sembahyang dalam kenderaan. Itu antara optionnya. Itu kalau dia kuat iman, kalau dia malu dengan kawan-kawan. Kan? Jadi tapi ialah tak ada option lah. Kenalah buat sesuatu. Kan? Sebab kalau dah naik bas tu, naik van tu, dia tak ada berhenti lah dah kan, takkan nak berhenti semayang pula kan, panjang lah pula kena gini, so dia akan teruskan je kan. Kemudian bila teruskan tu yalah, sampai pukul 7 dah masuk waktu. Untunglah kalau sampai awal, katakan dia sampai pada pukul 7, sekarang ni subuh habis pukul 7, jadi tinggallah semayang. So nak buat macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita Ustaz pening juga. Dia ada dua kondisi. Satu kondisi kita nak cerita fakta, apa hukum. Satu lagi kita nak dakwah. Dakwah ni boleh ada kelenturannya. Kelenturannya. Kalau boleh kita kata ikutkan, semayanglah ke mana-mana pun kalau ikutkan begitu. Tapi kita tak, kita kata dia pun nak kerja. Macam ada kerja kan, masalah pula kepada anak bini keluarga apa semua. So option yang ada kalau tanya saya ialah semayang dalam atas kenderaan. Semayang atas kenderaan. Macam mana semayang atas kenderaan? Carilah tempat ataupun direction yang tempat itu menghadap kiblat. Subuh contohnya, kiblat saya ke depan. Kereta kebetulan lalu kat depan. Lalu kat depan. Lalu jalan lurus tu lah. Yang menyebabkan saya sempat Allahu Akbar. Semayanglah atas kenderaan dengan syarat berwudu. Semayanglah atas kenderaan. Memang struggle lah. Orang ni kena kuat iman. Dengan kawan-kawan lain yang sembang-sembang entah apa-apa yang lara. Mana kalau katakan dapat sekitaran kilang kan. Dan yang naik kenderaan tu kadang-kadang bukan semua orang yang kuat agama. Macam-macam jenis orang. Mana dia kena struggle lah. Atas kenderaan dia semayanglah atas kenderaan. Tapi kadang-kadang mungkin terlupa, terlewat, tak ada wudu, tak ada apa. So apa pun kena berusaha lah. Kena berusaha. Habis-habis pun dia terbatal wudu apa, semayanglah di atas kenderaan itu dengan seboleh yang mungkin. Kemudian nanti kena qada balik. Kena qada balik. Ini hukum yang berkaitan dengan qada semayang. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari mengerjakan semayang. Okey, Puan Khadijah, kalau qada untuk kelalaian masa-masa muda-muda dulu. Jadi untuk zaman-zaman yang dulu-dulu, zaman muda-muda dulu, kita perlu untuk kenal pasti, buat calculation berapa lama masa, berapa agak-agaknya yang telah ditinggalkan, agak-agak berapa, setahun, 2 tahun, mana yang paling banyak ditinggalkan kan. So bila dengan keadaan itu kita boleh tentukan berapa. Zuhurnya agak-agak berapa kali, asar berapa kali,
kan, supaya bila kita dapat tentukan dia punya jumlah dan bilangannya, so kita boleh fikirkan bagaimanakah kaedah dan cara untuk recover benda-benda yang kita telah tinggalkan. Okay. Saya rasa itu je kot pada hari ini, untuk kelas kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan apa boleh untuk diajukan pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambung daripada qada masa muda. Kalaulah kita buat tiap kali kita solat daripada subuh sampai 5 waktu tu, kita masukkan satu solat qada, kerana kita tak dapat ingat juga berapa kali, jadi kita nak buat secara purata macam tu, boleh tak? Mana tiap kali kita solat kita qada solat tu. Kalau zuhur lah sampai mungkin kita mati nanti, insya-Allah. Boleh. Cuma bab kata tadi kita kena, kalau boleh kita decidekan berapa agaknya kan. Kita sendiri ingatlah kot zaman muda-muda dulu, zaman Pop Yeye kan, zaman dulu-dulu sebut kan, zaman dulu ni kita dah apa-apa lah zaman tu. Agak-agak bila mula rajin semayang, 5 tahun ke, daripada umur 15 sampai 25 masuk universiti dulu, zaman-zaman dulu luar negara, tak apa-apa semayang tak ke mana, kita agaklah berapa, kita cuba calculate kan. Jangan rasa tak ada figure langsung. Kalau boleh letakkan satu figure yang tertentu, letakkan satu figure supaya figure tu kita boleh tahulah berapa kan. Cuma ni mungkin kita tak sempat nak qada semua kan. Contohnya kita kena qada 300 semayang zuhur, 400 semayang asar, maghrib rajin sikit, 50 je contohlah kan. Agak-agak kita kan buat calculation kita qada kan. Katakan tak sempat nak qada, habis qada, meninggallah dia kan, doalah. So, mungkin dengan hasrat tadi nak recover balik tu, mudah-mudahan Tuhan akan terima segala kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan. Terima kasih Ustaz. Faham sekarang. Terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya berkenaan dengan yang Ustaz kata tadi, yang kerja dan solat tu kan. Saya nak ambil contoh sebenarnya macam seorang guru dia terikat dengan jadual pengajaran kelas yang agak padat. Contohnya kelas macam mengajar sesi petang dari pukul 1 hingga pukul 4 suku baru dia free. Jadi saya nak tanya macam mana option untuk sekarang ni, zuhur awal kan, asar awal, 4.10 dah masuk dah. Jadi bagaimana dia dalam tu dia tak nak skip dah, tinggal kelas dia drag memang pack. Jadi bagaimana option apa ni untuk dia boleh orang kata istiqamah terus solat dalam waktu tu. Sebab dia pernah merujuk kepada majikan dia tentang jadual yang pack tu. Majikan dia kata nak dahulukan yang mana? Tuntutan ibadah kerja ke atau tuntutan solat ni? Jadi dia dalam keadaan sebab, jadi nak tanya pandangan doktor lah macam mana? Gini Puan. Sebelum pukul 1 dia ambil semayang dulu siap-siap. Sebelum pukul 1 tu dia ambil air semayang dulu siap-siap. Pakailah. Dia ambil semayang lah. Kemudian bawalah dia punya sejadah dekat mana dia mengajar ke ataupun dia kerja ke apa ke kan. Bawalah sejadah kan. Kalau katakan tak boleh keluar langsung, tak boleh keluar langsung. Okeylah, katakan dah tak boleh keluar langsung masalahnya. Maka dia semayanglah. Ambil satu penjuru dekat tempat tu, dia semayanglah kan. Bawa, kalau perlu bawa telekonglah. Kalau daripada dia pakai yang sempurna, pakailah dengan semayang apa yang ada kan. Jadi benda ni kita buat dia. Bila kita anggap semayang ni mesti kat surau, mesti kat masjid, dia jadi masalah. Semayang ni mesti telekong penuh, mesti kat tempat-tempat yang tertentu, tu jadi masalah. Tapi kalau kita permudahkan keadaan, semayang, kalau setakat semayang zuhur ni, tekan sampai setengah jam. Kan? Dia sekadar 5 minit je semayang zuhur. Semayang zuhur. Nanti jap, saya nak semayang sekejap. Kata beritahu pada student ke apa ke. Student pun nak semayang juga. Kan?
Mereka pun ada, boleh kita minta break sekejap kan. Kalau 4 jam, 5 jam, pukul 1 sampai pukul 4 tu straight tak berhenti bercakap. Maknanya boleh, benda kita boleh buat. Kadang-kadang tak perlu kita nak bersembang bercakap dengan rawatan, cakap dengan rawatan ni panjanglah ceritanya kan, sebab dia ingat kita nak skip, nak lari. Melainkan kalau sembahyang Jumaat, Jumaat tak boleh buat apa lah kan. Kalau sembahyang Jumaat ni memang kena pergi masjid. Mana boleh sembahyang Jumaat belakang pintu seorang-seorang. Orang perempuan tu, yelah perempuan dia tak wajib sembahyang Jumaat, ni orang lelaki kan. Tapi yang lain-lain ni boleh, optionnya ada. Optionnya ada. Dan kalau orang sakit tu ada optionnya lah. Nanti kita bincang masalah pada masalah orang sakit. Ustaz nak respon sikit Ustaz. Ya. Pasal yang kata yang cikgu jadual panjang tu kan dari jam 1 hingga jam 4 tak ada rehat. Saya nak respon lah sebab saya ni bekas pentadbir sekolah lah kan. Oh ya. Okey, selalunya kita tak adalah rigid sangat. Okey, cikgu tersebut boleh berbincang dengan guru sebelah kelas tu. Kan kelas sebelah-sebelah. Jadi bolehlah minta izin kawan sebelah jaga sekejap dan dia pergi semayang dan janganlah lara lah macam tak kata tak perlu pasal setengah jam kan. Mungkin sebab dia boleh ambil uduk awal macam Zuhur awal, sebelum masuk kelas dia ambil uduk siap-siap. Minta jiran cikgu sebelah jaga sekejap dan dia pergi solat. Saya rasa itu penyelesaian boleh kita buat. Okey? Terima kasih. Okey, setuju. Maknanya kita tak mestilah lama, sekejap ambil sembahyang awal-awal kan. Kalau tak nak pergi part lain, bawa sejadah sembahyang dalam kelas tu pun tak apa kan. Satu dakwah juga kepada pelajar, bagus ustaz ni, bagus cikgu ni, ngajar cikgu sukan tapi sembahyang, bagus, bukan ustazah je sembahyang, contohlah kan. Saya memang buat macam tu. Doktor, saya memang saya solat dalam kelas. Sebab kalau kelas, jadi saya ada kawan saya tanya, jadi minta tolong tanya dengan doktor lah kan. Sebab kalau saya memang buat di belakang tu, saya ambil wuduk siap-siap, saya solat, saya pakai pakaian yang lengkap. Bukan pakai kasut tapi tudung yang labuh yang tutup aurat lah kan. Jadi soalan ni bagi soalan kawan sebab dia kata kadang-kadang jadual dia memang agak panjang. Lepas tu dia pun mengajar tahap 1. Kalau tahun 1, murid-muridnya agak lasak, jadi dia tak berani ambil risiko untuk tinggal kelas dia walaupun dalam tempoh 5 minit. Sebab apa, kadang-kadang tu risiko ni kita tak boleh nak jangka kan. Ambil kira murid-murid tahap 1 kadang-kadang mungkin kalau mendengar tu dia tak open rigid dengan dia orang, dia boleh faham. Kalau tahap 2, tahap 1 mungkin murid pun kalau 5 minit pun kadang-kadang tu kita sikit mungkin ada orang kata dia orang boleh ambil peluang lah. Jadi itulah bagi pihak soalan kawan saya. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, saya rasa itulah kot pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada akan datang insyaAllah dalam topik yang lain insyaAllah. Saya nampak Puan Hazlina kat tangan, dia ada nak tanya ke? InsyaAllah. Sekejap Ustaz, saya nak tanya. Okey, Puan Hazlina. Berkenaan dengan solat subuh, jika macam anak saya kan, dia kata kadang-kadang dia belajar di London, kadang-kadang time tu tukar-tukar. Time subuh sekejap cepat sejam, ada lambat sejam dan lambat lama, macam tu lah ikut iklim kan. Lepas tu dia kata, ustaz dia kata solat subuh jika dia bangun dia terus solat dan niatnya bukan qada walaupun dia terlambat. Macam mana ustaz? Maksudnya niat tunai kerana Allah Ta'ala, macam tu, bukan qadaan. Sebab dia tertidur dan bila dia bangun dia terus solat walaupun dah keluar waktu. Dia kata niatnya, ustaz tu kata kena niat tunai kerana Allah Ta'ala, adaan. Okey, sebenarnya qadaan ataupun adaan ini dia tak semestinya disebut dalam niat. Tak semestinya disebut dalam niat. Tapi sembahyang yang dilakukan di luar waktu itu dinamakan qadaan. Sembahyang dilakukan dalam waktu dinamakan adaan. Kalau dia tak sebut, masih lagi sah dia punya niatnya. Sembahyang tu masih lagi sah, tak timbul masalah. Jadi kalau solat tu ialah qada ke? Tak ustaz. Tak sengaja tertidur. Tak apa, tak sengaja tu nampak macam mana kan. Tapi kalau dalam waktu tu dinamakan tunai lah. Kalau di luar waktu for whatever reason, maka itu dinamakan dengan qada. Baik, faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf ada satu soalan saya tanya, boleh ke Ustaz? Okey, satu soalan akhir ni. Satu soalan akhir. ni akhir lah ya. Okey, baik. Silakan. Masa kita muda, kita semayang macam biasa. Lepas tu kita berumur, kita sakit dan kita tak boleh berdiri betul, kita duduk. Boleh ke kalau kita nak qada waktu semayang kita dulu dengan duduk? Saya tanya tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So kalau kita tak larat kan, nak qada dengan duduk, nak qada dengan tidur kan, dengan keadaan kita sekarang yang mungkin dah tak larat, boleh. Boleh. Sebab yalah, itu memang kita kuat kan. Sekarang dah tak kuat. Bila sekarang dah tak kuat, maka kita alhamdulillah diberikan kesedaran untuk nak qada balik semayang. Kalau kita duduk, duduklah kan. Yang boleh untuk option duduk ni kalau semayang sunat. Kalau semayang wajib, kan, ingat kalau semayang wajib dia mesti sempurna. Kalau boleh bangun, bangun. Tapi kalau tak mampu, tu boleh, tu duduk. Kalau semayang sunat, malah nak berdiri, larat tapi malah nak berdiri, semayang duduk, boleh. Itu semayang sunat. Tapi kalau semayang wajib, mesti sempurna. Kan? Kalau berdiri. Tapi kalau tak mampu, kata tadilah, tak larat, apa semua tu, maka bolehlah dilakukan semayang mengikut kemampuan masing-masing. Ya. Baik, saya setakat itu saja Ustaz ya, daripada jemaah sekalian. Terima kasih kepada yang bertanya dan alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Maun ini. Itu surah yang ke-107 yang mengandungi 7 ayat ini, iaitu mengenai beberapa sifat yang dianggap sebagai pendustakan agama. Yang dikatakan mendustakan agama itu adalah mereka yang tidak mereka yang menindas anak yatim dan tidak bersimpati terhadap orang miskin. Mereka mengabaikan sembahyang, bersolat dan enggan memberi pertolongan kepada orang yang susah sekalipun tidak membawa apa-apa kerugian pun kepada mereka itu. Dan itulah sebenarnya pendusta agama. Dan Ustaz dan para jemaah sekalian, kita ada lagi sambungan sunyi Ustaz kan? Soal maut ini pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akhiri dulu Ustaz dan tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan para jemaah sekalian. Jumpa lagi kita. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Sama-sama. Sahabat.